Baik, Assalamualaikum dan selamat pagi. Anda bersama saya, Hafidul, langsung dari Pangkalan Udara Tentera Udara Diraja Malaysia Subang pada hari ini untuk kita memberi lintas langsung istiadat barisan Hari Ulang Tahun Tentera Udara Diraja Malaysia ke-64. Alhamdulillah cuaca yang baik untuk kita gambarkan kepada anda dan kita mengharapkan supaya cuaca pada hari ini akan baik sehingga ke hujung acara yang dilaporkan hari ini dan kita ketika ini menerima keberangkatan tiba ke bawah duli Yang Mulia Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong dan Seri Paduka Baginda Raja Pemaisuri Agong yang turut sama pada hari ini untuk mencemar duli bagi istiadat barisan Hari Ulang Tahun Tentera Udara Diraja Malaysia ke-64. Kita akan bawakan kepada anda lensa-lensa kami dengan lebih jelas keberangkatan tiba ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku dan ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Pemaisuri Agong. Baik, saudara yang menonton pada hari ini di saluran TV1 dan juga di saluran Berita RTM, Mesti Selamat Pagi Malaysia pagi ini. Sekali lagi saya maklumkan kepada anda, ini adalah rancangan secara langsung, lintas langsung istiadat pembarisan Hari Ulang Tahun Tentera Udara Diraja Malaysia ke-64. Atau cara yang padat dilaporkan dan juga dirancanakan untuk hari ini sehingga ke jam 10 pagi pada hari ini melibatkan beberapa acara penting untuk kita bawakan kepada anda tentang TUDM itu sendiri yang sudah pun mencapai usia 64 tahun sejak penubuhannya pada 1 Jun 1958. Ini bermakna bahawa 64 tahun TUDM menjadi lembayung dan juga satu entiti penting ketenteraan untuk melindungi kedaulatan dan juga negara daripada pelbagai ancaman khususnya di ruang udara kita. Secara ringkasnya, sepanjang usia penubuhannya, TUDM telah mengalami pelbagai proses transformasi bagi mempertingkatkan keupayaannya bagi memastikan angkatan udara ini relevan dalam menghadapi ancaman semasa. Dan kini ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku dan juga Seri Paduka Baginda Raja Pemaisuri Agong sudah berada di Khemah Diraja. Dan juga kita dapat lihat bahawa skuadron sudah pun bersedia sejak awal pagi tadi untuk menyempurnakan acara istiadat pembarisan hari ini. Pastinya kita akan bawakan kepada anda gambaran yang lebih jelas, gambaran yang lebih dekat supaya kita semua dapat melihat dengan lebih dekat acara yang berlangsung pada hari ini. Sekali lagi, istiadat barisan Hari Ulang Tahun Tentera Udara Diraja Malaysia ke-64. Setelah 2 tahun kita tidak dapat menyaksikan acara ini dilangsungkan secara normal, namun semenjak kita sudah pun bersedia beralih ke fasa endemik bermula 1 April lalu, banyak acara telah pun dilangsungkan, termasuklah acara yang dijadualkan hari ini. Ini penting untuk kita bawakan kepada anda betapa pentingnya acara ini. 64 tahun TUDM menjadi satu semangat penting dan juga lambang penting, lembayung penting untuk menjaga kedaulatan negara. Dan kalau kita dapat lihat secara fakta ringkasnya, kurang lebih 900,000 penerbangan dalam tempoh setahun yang melalui ruang udara Malaysia, dan pentingnya TUDM dalam memastikan keselamatan negara daripada diceroboh ataupun diganggu oleh anastir luar ataupun ancaman-ancaman daripada musuh dan sebagainya. Dan untuk kita bercakap pada hari ini juga, bukan saya keseorangan di sini. Sebenarnya kita bersama dengan Tuan Kolonel Junari Baharom TUDM, Komandan Akademi Tentera Udara, untuk bersama kita bagi memperhalusi dan juga memahami lagi betapa pentingnya acara yang dilangsungkan hari ini. Dan bersama saya sekali lagi Kolonel Junari Baharom TUDM, Komandan Akademi Tentera Udara. Assalamualaikum Tuan, apa khabar? Waalaikumsalam. Terima kasih Hafiz. Ya. Baik, Tuan akan bersama dengan saya dan juga anda semua selama 1 jam ini untuk kita membincangkan, dan juga saya akan bertanya terus kepada Tuan beberapa perkara penting untuk kita melihat kepada acara yang berlangsung pada hari ini. Dan kalau kita melihat kepada acara yang dilaporkan hari ini, akan bermula dengan hormat diraja. Ketua Pembarisan akan melapor kepada ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong pada hari ini menjadi lambang tertinggi untuk acara yang berlangsung hari ini. Dan kalau kita dapat lihat di belakang ini adalah skuadron
skuadron yang sudah pun bersedia untuk melakukan atur-cara yang telah pun dilaporkan. Kalau anda dapat lihat, selepas ini akan ada pelbagai pergerakan, pelbagai atur-cara dan juga lintas hormat untuk anda saksikan. Walaupun mungkin anda tidak dapat melihat secara dekat di kawasan ini, anda dapat melihat secara jelas di kaca TV anda ketika ini. Dan juga turut dimaklumkan oleh QTM bahawa kapal terbang akan terbang rendah untuk beberapa hari ini, termasuklah hari ini hari terakhir bersempena dengan Hari Ulang Tahun Tentera Udara Diraja Malaysia. Hormat Diraja! Dan ketika ini hormat diraja sedang berlangsung. Ampun tuanku, pembarisan Hari Ulang Tahun Tentera Udara Diraja Malaysia ke-64 terdiri daripada 23 pegawai dan 420 lain-lain pangkat siap untuk diperiksa. Mohon perkenan tuanku, ampun tuanku. Baik, demikian tadi lagu Negaraku dan juga nyanyian lagu Perwira di Angkasa dimainkan dengan iringan pancaragam. Dan anda dapat menyaksikan di ruang udara terbang lintas hormat melibatkan 3 buah helikopter EC-725 membawa bendera Malaysia, bendera ETM dan bendera Tentera Udara Diraja Malaysia, diiringi 2 lagi kapal terbang helikopter AW139. Dan kini untuk acara berikutnya, pemeriksaan pembarisan oleh Kebawah Duli Yang Amat Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong.
Baik, saudara yang sedang menonton ketika ini adalah lintas langsung istiadat perbarisan Hari Ulang Tahun Tentera Udara Diraja Malaysia ke-64 langsung dari Bekalan Udara Subang Selangor bersama dengan acara hari ini. Dan sedang berlangsung ketika ini adalah pemeriksaan perbarisan oleh Kebawah Yang Maha Mulia Seri Perdana Baginda Yang di-Pertuan Agong.
Baik, Alhamdulillah selesai sudah pemeriksaan kehormat oleh Kebawah Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong mengenai kenderaan istiadat. Ini adalah salah satu acara penting untuk kita memulakan acara sebelum kita meneruskan kepada acara berikutnya. Kalau kita melihat kepada acara berikutnya adalah melibatkan pembarisan jalan lalu dalam masa perlahan dan pembarisan jalan lalu dalam masa cepat. Ini kita akan bawakan kepada anda visualnya dengan lebih jelas, dan elok saya kembalikan semula ruang ini kepada tetamu yang sudah pun bersedia hari ini. Kolonel Junairi Baharom QDM, Komandan Akademi Tentera Udara. Baik Tuan, kalau kita boleh mulakan awal perbincangan pada hari ini. Secara ringkas, QDM sudah pun kita mulakan sejak 1 Jun 1958, melebihi 6 dekad ini. Pastinya mempunyai sejarah lain yang perlu disikap dan perlu dijelaskan kepada penonton hari ini. Mungkin saya perlu memberi ruang ini kepada Tuan untuk memperkenalkan dan juga menceritakan secara ringkas QDM sepanjang 64 tahun ini. Okay, terima kasih Hafiz sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada semua yang menonton pada pagi ini bagi menyaksikan istiadat pembarisan sempena hari ulang tahun TDM ke-64. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah perkenan dan inayahnya dapat kita diberi peluang dan ruang untuk sama-sama TDM melaksanakan sambutan hari ulang tahun TDM ke-64 sebagaimana ianya kebiasaannya disambut sebelum negara kita dilanda pandemik COVID-19. Yep. Terlebih dahulu seluruh warga TDM merakamkan setinggi-tinggi perhargaan dan menjunjung kasih kepada Duli Yang Maha Mulia Tuanku selaku pemerintah tertinggi Angkatan Tentera Malaysia dan juga selaku Kenal yang di-Pertua TDM di atas perkenan bagi mencemar duli ke istiadat perbaisan hari ulang tahun TDM pada kali ini. Seluruh warga TDM juga ingin mengalu-alukan kehadiran para jemputan yang telah sudi meluangkan masa untuk turut serta menyambut hari bersejarah ini serta menjayakan istiadat perbaisan ulang tahun TDM ke-64 pada pagi ini. Ya, baik. Kuasa udara perisai kedaulatan negara itulah tema yang diangkat pada tahun ini sepada dengan sambutan ulang tahun TDM ke-64. Dan mungkin Tuan, kita boleh gambarkan kepada penonton yang sedang berlangsung ketika ini adalah acara berikutnya. Pembarisan sudah pun dimulakan. Dan mungkin Tuan boleh ceritakan kepada kami semua tentang skuadron yang ada di sini, bagaimana posisinya diletakkan dan apakah perlambangan di setiap perkara yang kita dapat saksikan, termasuklah panji-panji yang diangkatnya pastinya mempunyai makna dan signifikan yang tersendiri, Tuan. Baik, pembarisan pada pagi ini dilaksanakan berkonsep pembarisan istiadat berjalan lalu dalam masa perlahan dan cepat. Kita akan saksikan sebentar lagi dengan pelibatan 8 panji-panji, iaitu panji-panji Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong, panji yang kedua iaitu Kolej Tentera Udara, panji ketiga adalah daripada 10 skuadron, nombor 12 skuadron, 15 skuadron, 16 skuadron, 18 skuadron dan panji terakhir adalah daripada nombor 20 skuadron. Kita dapat saksikan pada pagi ini keseluruhan pembarisan pada pagi ini terdiri daripada 23 pegawai dan 420 anggota lain-lain pangkat yang diketuai oleh Ketua Pembarisan pada pagi ini iaitu Lieutenant Colonel Hassan Basri bin Tajul Arifin TDM. Penolong Ketua Pembarisan pada pagi ini iaitu Major Muhammad Safwan bin Abdul Jalil TDM. Ajutan Pembarisan Kapten Muhammad Khairul Razli bin Muhammad Zamri TDM. Manakala pegawai waran pembarisan pada pagi ini adalah Pegawai Waran Udara 1 Zulkarnain bin Wahid. Keseluruhan pembarisan pada pagi ini seperti mana yang Hafiz maklum tadi terdiri pada 4 skuadron, yang mana nombor 1 skuadron yang berada di sebelah kiri pembarisan sedang menuju ke pentas hormat. Kalau kita dapat lihat di kaca TV, terdiri daripada 5 pegawai dan 72 anggota lain-lain pangkat mengiringi 2 panji-panji, iaitu panji-panji Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong dan Kolej Tentera Udara. Dan skuadron ini diketuai oleh Major Muhammad Hairul Anwar bin Muhammad Saleh TDM. Ya, yang sedang melintas ialah skuadron yang pertama yang membawa panji-panji seperti dimaklumkan oleh Tuan sebentar tadi.
inilah gambaran yang kita bawakan kepada anda. Ini adalah perbarisan jalan lalu dalam masa perlahan, dan pastinya sepanjang pembarisan ini akan disertai oleh jet pejuang lintas hormat yang kami akan bawakan kepada anda dari semasa ke semasa. Dan inilah salah satu daripada keunikan atau cara yang berlangsung pada pagi ini. Dan pastinya setelah 2 tahun ya tuan tidak dapat menyaksikan dan difahamkan juga 2 tahun itu berlangsung dalam keadaan norma baharu. Mungkin boleh gambarkan perbezaannya untuk tahun ini tuan. Okey, keunikan sambutan bulan hari ulang tahun PDM pada tahun ini, alhamdulillah kita telah memasuki fasa endemik. Pada 1 April yang lepas, setelah hampir 2 tahun kita di dalam fasa pandemik, di mana banyak aktiviti dan juga sambutan tidak dapat dilaksanakan. Jadi setelah memasuki fasa endemik pada tahun ini, bermula 1 April yang lepas, UDM dapat melaksanakan istiadat perbaisan sempena hari ulang tahun ke-64 kali ini. Dan kita amat berbangga istiadat perbaisan pada pagi ini ke bawah dulu Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong selaku Kenal Yang di-Pertua UDM telah berkenan mencemar duli berangkat ke istiadat perbaisan pada pagi ini dengan kehadiran tetamu jemputan yang lain. Ya, tuan, kalau kita lihat ketika ini skuadron kedua sudah pun mula bersedia untuk melintasi di hadapan Kemah Diraja untuk melintasi ke bawah Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda di-Pertuan Agong. Ini juga membawa panji-panji yang sudah pun tersedia kalau kita boleh gambarkan, dan diikuti skuadron ke-3 dan juga ke-4. Mungkin penerangan yang lebih lanjut tentang nombor 2 skuadron ini terdiri daripada pegawai yang seperti mana yang diposisikan untuk skuadron ke-2. Okey, seterusnya kita dapat lihat nombor 2 skuadron terdiri daripada 4 pegawai dan 72 anggota lain pangkat. Mengiringi 2 lagi panji-panji, iaitu panji-panji nombor 10 skuadron dan 12 skuadron diketuai oleh Major Tavinder Singh Durian. Dan kita dapat saksikan juga semasa pelahan jalan terbang lintas hormat telah berlangsung, di mana formasi terbang lintas hormat semasa pelahan jalan ini telah melibatkan pesawat 6 kali pesawat DC-7 Mark II baru saja melintasi ruang udara, dan seterusnya akan diikuti dengan pesawat 1 kali pesawat Airbus A400 daripada 8 skuadron Pangkalan Udara Subang, dan seterusnya diikuti dengan 3 kali pesawat Charlie 130 daripada nombor 20 skuadron di Pangkalan Udara Subang. Dan pesawat-pesawat ini terbang di paras ketinggian antara 400 hingga 1000 kaki. Ya, kita akan bawakan kepada anda lensa yang lebih jelas lintas hormat Airbus A400M dan juga pesawat Charlie 130 Hercules yang kini melintasi ruang udara ketika ini. Inilah gambaran yang kita bawakan kepada anda, lintas hormat yang selari dengan pembarisan jalan laju dalam masa perlahan diikuti oleh skuadron-skuadron yang sudah pun melintasi pembarisan pada hari ini. Kalau kita ikutkan juga berikutnya, nombor 3 dan nombor 4 sudah pun melepasi, juga ada makna yang tersendiri. Okey, seterusnya nombor 3 skuadron betul Hafiz, terdiri daripada 4 pegawai dan juga 72 anggota leleh pangkat. Mengiringi 2 lagi panji-panji, iaitu panji-panji nombor 15 skuadron dan nombor 16 skuadron diketuai oleh Major Muhammad Faisal UDM. Dan kita dapat saksikan akhir sekali nombor 4 skuadron yang berada kalau di dalam medan perbaisan, berada di sebelah kanan medan perbaisan, terdiri daripada 5 pegawai dan juga 72 anggota leleh pangkat. Mengiringi 2 lagi panji-panji, iaitu panji-panji nombor 18 skuadron dan juga panji-panji nombor 20 skuadron diketuai oleh Major Kamal Hilmi bin Datuk Kamruzaman UDM. Baik, itu dia sudah pun selesai barisan jalan laju dalam masa perlahan. Diikuti, ini adalah pusingan kedua barisan jalan laju dalam masa cepat. Ini adalah 2 perbezaan yang kita boleh nyatakan kepada anda, dan juga akan ada satu lagi pejuang lintas hormat namun dalam keadaan yang berbeza. Itu ada perbezaan antara perlahan dan juga cepat. Namun sebagai awam melihatnya mungkin tidak nampak perbezaan yang begitu nyata, tapi dari segi UDM sendiri bagaimana kita ingin melihat perbezaan ini dengan lebih jelas? Sudah semestinya setiap kali perbaisan melibatkan berjalan dalam 2 langkah, iaitu langkah perlahan pada mulanya dan seterusnya akan diikuti bertukar langkah dan akan
langkah berjalan laju dan kita akan saksikan sebentar lagi di mana Ketua Pembarisan akan memberi hukuman untuk skoden-skoden yang terdapat pada pagi ini akan menukar langkah, iaitu akan menukar langkah untuk berjalan laju dan kita akan saksikan. Itu adalah format pembarisan yang kebiasaannya kita laksanakan apabila adanya pembarisan berjalan lalu sama ada di mana-mana, dan berjalan lalu itu akan melibatkan seperti mana yang saya maklum tadi, akan melibatkan perlahan jalan dan juga cepat jalan. Ya, pergerakan yang begitu kemas, cermat dan disiplin, itulah yang kita dapat gambarkan kepada anda betapa tingginya nilai disiplin yang diterapkan dalam pembarisan pada hari ini dan juga keseluruhan anggota UDM. Dan mungkin kita ingin tahu juga berapa lama masa yang diambil untuk persediaan. Kita faham bahawa 2 tahun tempoh yang terhenti ketika akibat pandemik COVID-19 pastinya memerlukan roh dan semangat yang baru untuk memulakan pembarisan kali ini. Mungkin ada waktu yang tertentu untuk menyaksikan ataupun menjadikan latihan ini begitu cemerlang, disiplin dan begitu kemas sekali, Tuan. Okay, kebiasaannya pembarisan biasanya akan mengambil masa untuk diadakan latihan sekurang-kurangnya 1 bulan. Memandangkan persiapan pada kali ini, alhamdulillah kita telah dapat laksanakan pembarisan pada pagi ini, dan sebenarnya kita telah mulakan kita punya latihan pada 18 Mei yang lalu. Dan, ketika musim Syawal. Ketika habis musim Syawal, dan kita baru saja merayakan hari raya puasa pada tahun ini. Lepas itu kita terus memulakan latihan pada 18 Mei, dan kita kalau ikut kepada hari ini iaitu 1 Jun 2022, kita telah melaksanakan latihan lebih kurang dalam 2 minggu. Jadi kita harap pembarisan pada pagi ini akan berjalan lancar, dan kita harapkan pembarisan sehingga ke akhir pembarisan yang akan ditunjukkan pada pagi ini satu pembarisan yang mantap. Kita harapkan dengan cuaca yang bagus pada pagi ini. Ya, 2 minggu itu sudah cukup untuk menyaksikan pembarisan yang begitu kemas ini. Sudah tentu ianya tepat sekali dengan tema kita, kuasa udara perisai kedaulatan negara, kerana mereka inilah akan terus menjadi dan juga menjaga kedaulatan negara. Apabila kita menyentuh tentang tema, sementara kita menyaksikan barisan jalan lalu dalam masa cepat ini, mungkin kita berceritakan juga kepada penonton kita, rakyat Malaysia sedang menonton, tentang tema yang diangkat ini, bagaimana ianya diangkat dan juga diletakkan, dan pastinya membawa satu makna yang cukup luas untuk kita bercakap tentang perisai kedaulatan negara ini. Okey, sebenarnya sambutan kali ini 2DM telah memilih tema untuk sambutan hari ulang tahun 2DM ke-64 pada kali ini. Temanya adalah kuasa udara perisai kedaulatan negara, sebagai tema yang ditujukan khas kepada seluruh warga 2DM dan juga pihak berkepentingan 2DM. Jadi sesuailah tema tersebut, di mana kuasa udara adalah sebahagian daripada kuasa negara yang tidak boleh dikompromi. Ya. Dan pada ketika ini di dalam pembarisan kita dapat lihat cepat jalan, formasinya sedang melintasi pentas diraja, dan kita dapat lihat formasi terbang lintas semasa cepat jalan ini terdapat terbang lintas hormat melibatkan pesawat pejuang, iaitu 4 kali Hawk, 3 kali F-18 dan juga 5 kali Sukhoi yang telah melintasi ruang udara di pentas Raja. Dan ketika ini kita dapat melihat pesawat seterusnya sedang melintasi ruang udara. Ya, seperti yang digambarkan di KTV ketika ini jet pejuang yang dimaksudkan oleh Tuan sudah melintasi ruang udara untuk barisan jalan lalu dalam masa cepat berhadapan dengan pentas diraja pada pagi ini. Pesawatnya berbeza dengan sebelumnya. Pesawat yang ada dalam 2DM adalah merupakan aset-aset 2DM pada masa kini, dan saya percaya pucuk pimpinan tertinggi 2DM dan juga Kementerian Pertahanan di dalam usaha untuk menambah baik keupayaan pelaksanaan aset 2DM, seperti mana tema yang saya sebutkan tadi, di mana kuasa udara adalah sebahagian daripada kuasa negara yang tidak boleh dikompromi.
Jadi pada sebilang masa peranan TUDM sebagai tonggak utama dalam mempertahankan ruang angkasa negara ini disimbolkan sebagai perisai yang melindungi segenap keamanan kemakmuran negara Malaysia tercinta. TUDM akan terus perkasa dan mampu berperanan dengan lebih kesan demi memantapkan dua elemen kita dalam TUDM pada kali ini sempena dengan tema pada tahun ini. Dua elemen yang amat penting, iaitu yang pertama adalah warga udara yang berkapasiti tinggi dan yang kedua adalah keupayaan peralatan ketenteraan seiring dengan teknologi semasa. Dan ianya juga selaras dengan plan rancangan pembangunan keupayaan TUDM 2055, iaitu Capability Development 2055, yang mana akan berupaya untuk TUDM meningkatkan keupayaan kuasa udaranya seiring dengan tema kita pada tahun ini. Ya, aset-aset yang kita tunjukkan kepada anda yang sudah melintasi ruang udara sudah tentu bertepatan dengan tema iaitu kuasa udara, dan juga penjelasan daripada pihak Tuan GDM sendiri sudah tentu kuasa udara perisai kerautan negara ini membawa makna jelas seperti mana awal saya maklumkan awal tadi berkenaan dengan lebih kurang 900,000 penerbangan melintasi ruang udara, dan UDM lah yang menjadi antara kuasa penting, iaitu kuasa udara untuk menjaga kedaulatan negara. Baik, pusingan pertama dan juga pusingan kedua, barisan jalan laju dalam masa perlahan dan juga barisan jalan laju dalam masa cepat sudah berlangsung, dan acara berikutnya adalah pembarisan muara menghadap, dan ini skuadron semuanya sudah pun bersedia untuk acara berikutnya, dan mereka sudah pun menerima tepukan gemuruh daripada penonton yang ada di perkarangan Padang Kawat hari ini bagi kita meraihkan dan juga memberikan rasa hormat serta terima kasih kepada pasukan GUDM untuk menjayakan acara pada hari ini, Tuan. Ya, dan pastinya itu berikutnya adalah pembarisan muara menghadap sudah tentu juga mempunyai makna yang tersendiri. Okey, kita dapat lihat tadi pembarisan sebelum berhenti menukar haluan dan kembali kepada kedudukan asal sebelum jalan lalu. Dan seterusnya kita akan dapat saksikan perbaisan akan muara menghadap, dan acara seterusnya akan diteruskan dengan titah daripada Ke Bawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku. Ya, untuk acara berikutnya iaitu inilah dia pembarisan muara menghadap. Ya, sudah berlangsung. Kita akan bawakan kepada anda begitu kemas dan cantik sekali lagi menerima tepukan gemuruh daripada penonton, dan juga sebenarnya mereka juga adalah dari kalangan TUDM, dan juga untuk menggambarkan sekali lagi rasa cinta terhadap tanah air, dan juga ini merupakan hari penting untuk TUDM setiap 1 Jun saban tahun. Dan berikutnya kita akan memberi tumpuan kepada titah diraja oleh Ke Bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Apakah amanat yang akan dititahkan oleh Ke Bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda, dan pastinya titah setiap tahun Seri Paduka Baginda pastinya syarat dengan mesej dan juga pesanan untuk kita semua dan juga TUDM secara keseluruhannya. Dan mungkin kali ini kita boleh meneka lebih awal apakah mungkin yang dititahkan oleh Ke Bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku. Dan sebelum kita mendengar titah yang akan disampaikan oleh Seri Paduka sendiri, apakah sebenarnya pasukan TUDM perlu bersedia daripada mesej yang akan disampaikan di Tuan? Okey, insyaAllah seperti mana kita tahu peranan TUDM adalah sebagai tonggak utama dalam mempertahankan ruang angkasa negara, diibaratkan sebagai perisai. Perisai seperti mana tema sambutan hari ulang tahun TUDM pada kali ini. Jadi yang penting adalah pembentukan warga udara itu sendiri-sendiri dan juga keupayaan peralatan TUDM yang akan terus diberi tumpuan oleh TUDM bagi membentuk angkatan udara yang kredibel dan mantap. Jadi kita harapkan pemantapan selain daripada itu, pemantapan jasmani dan juga rohani warga TUDM akan terus diperkasakan supaya warga TUDM memiliki sifat terpuji dan juga disiplin yang tinggi
Jadi kerjasama 2DM di serantau ataupun di peringkat antarabangsa juga amat penting. InsyaAllah semoga 2DM akan terus megah melebarkan sayap di angkasa raya sebagai perisai kedaulatan negara. Ya, baik tuan, dan kini kita membawa terus lensa kita ke pentas diraja untuk titah diraja oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Kita terus saja ke pentas diraja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, beta merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnianya dapat beta dan Raja Pemaisuri Agong berangkat ke istiadat pembarisan bersempena sambutan hari ulang tahun Tentera Udara Diraja Malaysia yang ke-64. Beta ingin mengucapkan syabas kepada saudara-saudari sekalian kerana telah mempamerkan mutu pembarisan yang dikagumi. Pembarisan pada pagi ini yang penuh bersejarah ini jelas membuktikan bahawa TUDM adalah sebuah ketumbukan yang profesional dan berdisiplin tinggi sesuai dengan peranannya sebagai sebuah benteng perisai yang melindungi kedaulatan negara. Para perwira dan para prajurit yang beta kasihi sekalian, pada hari ini Tentera Udara Diraja Malaysia meraihkan ulang tahun penubuhannya yang ke-64 dengan tema Kuasa Udara, Perisai Kedaulatan Negara. Peranan TUDM sebagai tonggak utama dalam mempertahankan ruang angkasa negara diibaratkan sebagai sebuah perisai yang melindungi rakyat dan segenap kemakmuran negara. Bagi membangunkan keupayaan kuasa udara sebagai sebuah perisai yang terus gagah di angkasa raya, menangkis dan melindungi negara pada sebilang masa memerlukan pembentukan warga udara yang berkapasiti tinggi. Ianya turut menuntut pembangunan keupayaan peralatan yang seiring dengan arus kemodenan teknologi semasa. Justru dalam era perkembangan teknologi serta persekitaran geostrategik, serantau dan antarabangsa yang dinamik, pembangunan kapasiti warga udara dan transformasi keupayaan perlu bergerak seiring dalam membentuk sebuah angkatan udara masa hadapan yang kredibel. Warga TUDM hendaklah sebilang masa diterap dengan kemahiran yang mampan sejajar dengan evolusi pembangunan kapasiti. Pada hemat beta, peningkatan keupayaan warga udara berasaskan teknologi akan dapat memacu ke arah pembentukan modal insan yang berimpak tinggi. Pada masa yang sama, pemantapan jasmani dan rohani di samping memperkasa jati diri setiap warga udara sewajarnya terus diberikan tumpuan. Perkara ini adalah penting agar warga udara yang dilahirkan akan sentiasa berpegang teguh pada disiplin dan etika ketenteraan serta memiliki sifat terpuji yang unggul. Bagi memastikan TUDM sentiasa berkembang mengikut peredaran zaman, keupayaan pertahanan udara perlu juga melalui transformasi secara menyeluruh dan holistik selari dengan perkembangan teknologi ketenteraan semasa. Aplikasi teknologi terkini bukan sahaja terhad kepada peningkatan keupayaan pesawat terbang, malahan ianya juga perlu meliputi peningkatan keupayaan kejuruteraan, logistik, latihan dan pengurusan ruang di udara. Semua ini adalah demi untuk mendukung pertahanan komprehensif negara dan memperkukuh perkongsian berwibawa di peringkat serantau dan di antara bangsa.
Beta berkeyakinan menerusi pembangunan kapasiti warga udara dan transformasi keupayaan sejajar dengan teknologi terkini. Tentera Udara Diraja Malaysia sebagai sebahagian daripada elemen pertahanan negara akan dapat menjamin kesejahteraan, kestabilan, keamanan dan kelangsungan ekonomi negara yang kita cinta ini. Perwira dan prajurit yang beta sayunjungi sekalian, Tentera Udara Diraja Malaysia kini semakin megah berperanan sebagai sebuah perisai kedaulatan negara. TUDM juga turut cemerlang dalam pelbagai inisiatif kerjasama serantau dan di peringkat antarabangsa, terutamanya dalam mendepani krisis kemanusiaan. TUDM kini berada di atas landasan yang tepat menuju ke arah pembentukan sebuah angkatan udara masa hadapan yang berspektrum penuh. Semua ini tidak akan dapat dicapai tanpa pelbagai usaha dan pengorbanan yang telah dicurahkan oleh para panglima, barisan kepimpinan, perwira dan prajurit Tentera Udara Diraja Malaysia sepanjang 64 tahun yang lalu. Justru, beta ingin menzahirkan ucapan setinggi-tinggi terima kasih kepada bekas barisan kepimpinan dan veteran Tentera Udara Diraja Malaysia yang telah berkorban jiwa dan raga demi negara yang tercinta. Marilah kita bersama-sama memanjatkan doa semoga Allah SWT melimpah ganjaran ke atas jasa mereka yang tiada bandingannya. Mengakhiri titah, beta dan Raja Permaisuri Agong sentiasa berdoa mudah-mudahan warga Tentera Udara Diraja Malaysia yang beta kasihi dan ahli keluarga mereka akan berterusan dilindungi Allah SWT daripada sebarang malapetaka dan musibah. Semoga Tentera Udara Diraja Malaysia akan terus megah melebarkan sayapnya di angkasa raya sebagai sebuah perisai kedaulatan negara. Sekian dan selamat menyambut hari ulang tahun ke-64. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Alhamdulillah selesai sudah titah diraja oleh Kebawah Duli Yang Maha Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong menjunjung kasih Tuan Abdullah Rian Idris Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Musta'in Billah. Asyaf kali Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku menitahkan tentang revolusi, transformasi dan juga menghargai veteran TUDM dalam melindungi dan juga menjaga kedaulatan negara. Dan kini 3 kali laungan daulat Tuanku akan dilaungkan sebaik sahaja titah diraja ini selesai. Baik, ini dia 3 kali laungan daulat Tuanku akan dilaungkan sebentar sahaja lagi, dan pastinya kalau kita boleh tanyakan kepada Tuan tentang intipati titah yang disampaikan oleh Kebawah Duli Maha Mulia Tuanku bercakap berkenaan dengan kesediaan TUDM dalam revolusi perubahan teknologi dan sebagainya. Ini penting untuk kita lihat bagaimana ketersediaan TUDM dalam tempoh yang akan datang ini. Seperti yang saya maklum tadi, TUDM adalah di dalam plan pembangunan ke arah tahun 2055 yang dipanggil Capability Development 2055. Dan kita Capability Development ini, iaitu plan pembangunan ini dilaksanakan bermula daripada dilaksanakan bermula pada tahun lepas tahun 21, dan untuk fasa pertama ini ianya akan berakhir pada 2030. Dan fasa-fasa seterusnya, fasa kedua, ketiga dan seterusnya akan ditetapkan selepas pada tahun 2030, dan ianya akan diteruskan sehingga tahun 2055. Ya, itu dia penerangannya, dan ini adalah 3 kali laungan daulat Tuanku. Tak apa. Daulat Tuanku. Daulat Tuanku. Daulat Tuanku. Ya,
demikian itulah 3 kali laungan Dalam Tuanku telah pun dilaungkan dan kini atur cara berikutnya adalah bacaan doa oleh Major Jeneral Haji Muhammad Rashidi Bujai, Ketua Pengarah Kor Agama Angkatan Tentera. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi lahu mulkus samawati wal ard wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan yang maha pemurah lagi maha penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan pentadbir sekalian alam. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, di pagi yang penuh bersejarah ini, kami lafazkan rasa kesyukuran, menadah tangan memohon doa dan pengharapan dengan penuh keikhlasan, bersempena dengan berkibarnya panji hari ulang tahun TUDM kali ke-64 bersama-sama dengan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong As-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah, dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariyah binti Almarhum Al-Mutawakil Allah Sultan Iskandar Al-Haj, memohon limpah perkenanmu ya ilahi, agar dilimpahkan kerahmatanmu kepada baginda berdua, putra-putra dan putri-putri baginda, serta kerabat diraja sekaliannya, jua kepada seluruh barisan kepimpinan dan warga Angkatan Tentera Malaysia serta tentera udara diraja Malaysia, walau di mana jua mereka berada. Semoga sentiasa dipenuhi kesejahteraan mengiringi seluruh kehidupan. Ya Allah, Ya Hayyu Ya Qayyum, khusus untuk rakan-rakan seperjuangan yang telah menyahut panggilan-Mu ya Allah, cuculah rahmat dan keampunan ke atas roh mereka dan tempatkanlah mereka bersama para anbiya, siddiqin, asyuhada dan as-salihin. Ya Allah, Ya Kudus, Ya Jabbar, senejikan kuasa udara kami agar ianya menjadi benteng perisai kedaulatan negara yang sentiasa di angkasa raya. Juga jadikan TUDM sebuah angkatan tentera udara yang kredibel, sentiasa siap siaga untuk diatur gerak bagi mempertahankan setiap inci ruang angkasa tanah air kami. Allahumma ja'al jam'ana haza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Itu dia bacaan doa yang telah pun dibaca oleh Major Jeneral Haji Muhammad Rashidi Bujai, Ketua Pengarah Kor Agama Angkatan Tentera. Dan atur cara bagi menutup hari ini adalah berkenaan dengan hormat diraja dan akan diikuti dengan lagu Negaraku sebelum keberangkatan pulang ke Bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan juga ke Bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang Raja Permaisuri Agong.
Baik, demikian tadi Hormat Diraja dan juga lagu Negaraku dimainkan. Inilah semangat dan juga ruh sebenar dalam perjuangan kita dalam menjaga kedaulatan negara. Dan sebaik saja lagu Negaraku dimainkan, sudah tentu ianya menandakan bahawa acara ini sudah pun berada di penghujungnya dan anda dapat menyaksikan lintasan hormat 5 buah helikopter melintasi ruang udara dan juga pentas diraja hari ini. Dan pastinya warga TUDM merakamkan jutaan terima kasih kepada kesudian ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Putra Agong untuk mencemar Duli hari ini bagi meraihkan pembarisan Hari Ulang Tahun Tentera Udara Diraja Malaysia ke-64. Dan kini keberangkatan pulang ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan juga ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong. Seperti mana biasa, tiupan nafiri akan dimainkan sebaik saja keberangkatan tiba dan juga kini keberangkatan pulang ke bawah Duli Yang Maha Mulia dan juga ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda di-Pertuan Agong telah sahaja selesai mencemar Duli untuk istiadat pembarisan Hari Ulang Tahun Tentera Udara Diraja Malaysia ke-64. Pastinya lensa-lensa kami akan bawakan visual yang jelas dan nyata untuk anda menyaksikan dengan lebih dekat untuk acara hari ini, iaitu istiadat pembarisan Hari Ulang Tahun Tentera Udara Diraja Malaysia ke-64. Lebih 6 dekad sebenarnya. TUDM terus mengorak langkah dan pastinya akan terus menjaga kedaulatan negara daripada sebarang ancaman musuh yang mampu menggugat keamanan dan juga keselamatan negara. Baik, itu dia tiupan nafiri sudah pun dimainkan menandakan bahawa keberangkatan pulang ke bawah Duli Yang Maha Mulia bersama dengan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong. Baik tuan, kita sudah pun berada di penghujung rancangan. Pastinya setelah kita mendengar baik-baik dan juga titah yang dititahkan oleh ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda tuanku, pastinya di penghujungnya ada menyebut tentang penghargaan kepada warga veteran TUDM yang telah pun terkorban akibat menjaga kedaulatan negara. Mungkin secara rumusannya untuk kita gambarkan betapa pentingnya untuk kita menghargai apatah lagi keluarga Malaysia yang sedang menikmati keamanan hari ini adalah hasil daripada TUDM yang menjaga keselamatan secara keseluruhannya. Alhamdulillah kita dah sampai ke penghujung pembarisan pada pagi ini. Kita baru saja menyaksikan keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong. Sebenarnya bergerak ke bangunan pergerakan kita masih dalam pangkalan Udara Subang untuk beristirahat dan untuk sesi bergambar. Dan seterusnya akan diikuti dengan majlis santapan yang akan diadakan di hangar 16 Squadron. Dan keseluruhan majlis pada pagi ini dijangka akan selesai pada jam 11.30 pagi. Dan kita dapat saksikan tadi demikianlah sudah berakhirnya pembarisan sempena Hari Ulang Tahun TUDM ke-64 pada pagi ini. Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih di atas pelibatan semua pihak yang telah menjayakan istiadat pembarisan pada pagi ini yang telah disempurnakan di Pangkalan Udara Subang, di mana kita telah dipertontonkan dengan satu persembahan pembarisan yang mantap, melibatkan pembarisan berjalan lalu dan juga terbang lintas hormat pesawat-pesawat TUDM.
sesungguhnya pelibatan dan juga sumbangan dari semua pihak sangatlah dihargai dan ianya sudah tentu akan menyemarakkan lagi semangat warga 2DM untuk terus berbakti mempertahankan kedaulatan ruang udara tanah air tercinta. Dengan doa kami berkhidmat, kami tetap setia pada Seri Paduka Baginda dan negara dan sanggup berkorban untuk keamanan negara yang tercinta. So bagi pihak 2DM, saya dengan ini mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kuasa udara perisai kedaulatan negara dan kami 2DM sentiasa di angkasa raya. Baik, demikian tadi ucapan dan juga itulah penutupnya daripada Tuan Kalana Junari Baharom TUDM, Komandan Akademi Tentera Udara. Terima kasih sekali lagi Tuan atas perkongsian dan juga menjawab segala persoalan penting untuk kita memahami tentang tugas penting TUDM ini. Pastinya saya mewakili tim produksi dan juga keluarga Malaysia mengucapkan selamat menyambut Hari Ulang Tahun Tentera Udara Diraja Malaysia ke-64 ini, dan kita mengharapkan supaya Allah SWT terus melindungi TUDM untuk menjaga kedaulatan negara. Baik, terima kasih kepada anda yang menonton siaran langsung istiadat barisan Hari Ulang Tahun Tentera Udara Diraja Malaysia ke-64 ini. Pastinya kita akan bawakan banyak lagi perisian menarik untuk anda, dan untuk setakat ini saja, terima kasih kerana menonton dan saya akan kembalikan ruang ini kepada Terence dan Zaleha di Angkasa Puri. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih atas laporan tadi. Selamat menyambut ulang tahun kepada semua pegawai dan anggota dan juga kepada keluarga mereka. Kerana kita tahu bagaimana persekitaran bagi mereka yang berkeluargakan pegawai dan juga anggota tentera. Begitu banyak pengorbanan telah mereka lakukan bagi mereka yang telah pun tiada dan masih lagi berjuang untuk negara. Tidak ternilai jasa yang telah pun dan mereka akan terus sumbangkan. Terima kasih kita ucapkan kepada seluruh warga TUDM, dan seterusnya kita akan berehat seketika dan akan kembali bersama dengan anda dalam Selamat Pagi Malaysia sebentar nanti. Jangan ke mana-mana.